Berita ringkas Harakah Daily edisi 1 April 2022 bersama saya Nadia Hanis Husni. Aplikasi MySejahtera cuma dipindahkan daripada MKN kepada KKM. Tidak timbul isu penjualan aplikasi MySejahtera kepada pihak swasta. Sebaliknya, Jemaah Menteri pada November 2021 memutuskan pemilikan MySejahtera dipindahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM daripada Majlis Keselamatan Negara MKN. Pindahan ini bagi memudahkan pengoperasian sistem, pemantauan dan pengesalan kontak serta memperkasa hebahan mengenai kesihatan awam. Jawatan kuasa pemandu yang dipengerusikan oleh Khairi Jamaluddin dan dianggotai pelbagai agensi berkepentingan seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Agensi Keselamatan Cyber Negara (NEXA), Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), Unit Pemedanan Takbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) ditugaskan untuk mengadakan rundingan bersama syarikat pengendali MySejahtera. Syafiee disyaki terima cek 9.5 juta ringgit Malaysia daripada Najib. Seorang pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa satu aduan dibuat pada 4 September 2018 terhadap Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah kerana disyaki menerima 2 keping cek berjumlah 9.5 juta ringgit Malaysia daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Peguam itu juga berdepan 2 pertuduhan terlibat dalam transaksi hasil daripada aktiviti haram iaitu mengemukakan penyata tidak betul dan bertentangan dengan Perenggan 113-1-A Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2013 dan 31 Disember 2014. Kelantan beri air percuma sepanjang Ramadan. Bagi membantu mengurangkan beban rakyat, Kerajaan Negeri Kelantan bersetuju membekalkan air percuma dengan menanggung bil yang tidak lebih RM30 Malaysia sebulan sepanjang bulan Ramadan. Bekalan air percuma itu melibatkan 146,600 akaun pengguna dan melibatkan peruntukan sekitar RM3 juta Malaysia. Selain daripada itu, Menteri Besar turut mengumumkan tambahan peruntukan untuk program Rumah Du'afa sebanyak 10.67 juta ringgit Malaysia iaitu pertambahan sebanyak 4 juta ringgit Malaysia berbanding tahun sebelumnya. Laksana cuti ihdad wanita kematian suami. Dalam sesi perbahasan di Dewan Negara pada 31 Mac 2022, Senator Nurida Muhammad Saleh mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya memberikan cuti bergaji penuh sebanyak 30 hari kepada wanita yang kematian suami dalam tempoh iddah sama ada bagi sektor kerajaan atau swasta. Peruntukan cuti ihdad ini telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Kelantan pada tahun 2013, diikuti Kerajaan Negeri Terengganu pada tahun 2019. Pemberian cuti ini adalah sebagai salah satu bentuk kebersamaan dan empati terhadap wanita agar waktu cuti yang diberikan sedikit sebanyak mampu membantu wanita yang baru kematian suami untuk menenangkan hati dan perasaan mereka dan memberi kelapangan untuk menyelesaikan pelbagai urusan termasuk penjagaan anak-anak, pusaka dan sebagainya. Tarikh 1 April 2022 akan dikenang sebagai hari bersejarah apabila Malaysia memasuki fasa peralihan ke endemik dan buat pertama kalinya membuka semula sempadan melalui udara dan darat setelah lebih kurang 2 tahun. Rakyat Malaysia melahirkan kegembiraan dengan berakam suasana ketika menunggu untuk melepasi tambak Johor untuk pulang ke tanah air. Kepada mereka, kita ucapkan selamat kembali ke pangkuan keluarga. Semoga kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya untuk bertemu kaum keluarga yang sekian lama terpisah. Sekian berita ringkas Harakah Daily. Assalamualaikum dan salam sejahtera.